Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Keadaan banjir di Malaysia semakin menjadi-jadi. Di Selangor, di Melaka, di mana lagi? Tempat-tempat yang lain, di Perak, semuanya sudah dikabarkan memang sudah ada yang banjir. Dan ada yang bertambah di PPS, ada yang tetap kekal. Tapi kita berdoalah semoga tidak ada banjir lagi yang teruk supaya pilihan raya dapat dilaksanakan. Cuma saya mau tahu saja apa jadi dengan bangsa-bangsa banjir ni, boleh ke diorang pergi mengundi? Okey. Disahkan proses pengundian ditangguhkan. Okey. Disahkan proses pengundian ditangguhkan. SPR sendiri melalui laman web SPR memberikan notis sudah sah setelah disemak di web Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di My SPR Semak, mendapati notis penangguhan berbunyi pilihan raya umum ke-15 bagi P017 Padang Serai ditangguhkan kerana kematian calon. Jadi disahkan oleh SPR melalui laman web SPR bahawa proses pengundian untuk Padang Serai ditangguhkan. Pengundian untuk kerusi Parlimen Padang Serai ditangguhkan berikutan kematian salah seorang calonnya. Semakan daripada Malaysia kini di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, My SPR semak mendapati notis berbunyi pilihan raya umum ke-15 bagi P017 Padang Serai ditangguhkan kerana kematian calon. Notis itu telah dipaparkan di laman web berkenaan ketika semakan dilakukan dengan menggunakan butiran pengundi Padang Serai. Parlimen Padang Serai sepatutnya menyaksikan pertandingan 6 penjuru antara penyandang kerusi berkenaan, iaitu Karupia Mutusami PKR yang dijadualkan menentang Hamzah Abdul Rahman Pejuang, Sivaraj Chandran BN, Azman Nasruddin PN, Muhammad Bakri Hashim Warisan dan daripada calon bebas Ananda AK. Bagaimanapun, Karupia rebah semasa berkempen pada Isnin yang lalu dan disahkan telah meninggal dunia di Hospital Kulim pada hari berikutnya. Ahli perniagaan dan juga adalah bekas pegawai tentera yang telah berusia 69 tahun ketika mengembuskan nafas terakhir itu. SPR dijadualkan akan bermesyuarat pada esok untuk memutuskan tarikh baru pilihan raya di Padang Serai. Penangguhan itu bermakna majoriti mudah di Parlimen adalah berkurang kepada 111 kerusi Parlimen dan bukannya 112, memandangkan hanya 221 kerusi yang akan dipertandingkan. Rakyat Malaysia akan keluar mengundi pada besok 19 November dengan pengundian awal telah pun berlangsung pada 15 November lalu termasuk di Parlimen Padang Serai. Sementara itu, Free Malaysia Today melaporkan pegawai pengurus pilihan raya RO Padang Serai telah memulangkan writ pilihan raya kepada SPR hari ini susulan penangguhan itu. Laporan itu mengatakan di bawah peraturan pilihan raya perjalanan pilihan raya 1981, peraturan 11 dalam kurungan 6 menetapkan bahawa SPR boleh mengadakan pilihan raya kecil pada hari lain jika calon meninggal dunia. Ini hanya boleh dilakukan selepas RO mengendos alasan pilihan raya tidak dapat diadakan. Seterusnya memulangkan writ itu kepada SPR menurut laporan itu lagi. Okey, kita tengok sedikit apa perkembangan pada pilihan yang lalu. Sebenarnya Karupia mendiang Karupia ini telah menang di Padang Serai P017 Padang Serai pada tahun 2018 yang lalu dengan 8,813 undi, meninggalkan PAS jauh di belakang dan Barisan Nasional pun terlalu jauh. Okey. So itulah yang terjadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Berita buruk untuk Barisan Nasional. Wah, berita buruk untuk Barisan Nasional di Kedah. Barisan Nasional akan berkubur di Kedah. Barisan Nasional UMNO akan tidak lagi menjadi sengat yang berbisa di Kedah. Minta maaflah Zahid Hamidi. Zaman kamu sudah limpas, zaman kamu sudah limpas di Kedah.
Kenapa? Di Malaysia kini diterbitkan 18 November, baru tadi pukul 8 pagi. Kita lihat keadaan semasa Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan bersaing sengit di Kedah. BN sekadar di pinggiran. Minta maaflah BN. Mungkin kamu sudah terlimpas, zaman kamu sudah limpas, sudah lalu, sudah obsolete, sudah ketinggalan zaman. Masa yang berbaki semakin suntuk, tuan-tuan dan puan-puan, dan setakat ini petunjuk mengisytiharkan tiada parti boleh meletakkan keyakinan penuh bahawa mereka mampu memenangi banyak kerusi di Kedah. Nah, ini betul-betul terjadi. Tapi di Kedah tidak banyak dia punya kerusi parlimen. Jadi boleh agak siapa yang menang di Kedah. Pemerhatian Malaysia kini pada setakat ini mendapati satu persaingan yang sengit di negeri jelapang padi itu lebih membabitkan Perikatan Nasional PN dan Pakatan Harapan PH. Perikatan Nasional kerana ada PAS. Di Kedah dia memang sentimen dia PAS kuat. Okey, PAS kuat. Dan Pakatan Harapan pun kuat juga. Kedua gabungan itu mendominasi di kubu kuat masing-masing di dalam usaha mereka untuk mempertahankan kemenangan di dalam pilihan raya umum PRU yang lalu. Melalui pemerhatian didapati sokongan terhadap Perikatan Nasional menunjukkan mereka berpeluang untuk mempertahankan kerusi Parlimen Sikh dan Jerai. Manakala Pakatan Harapan dijangka akan mempertahankan Alor, Kuala Kedah, Merbuk, Sungai Petani, Pokok Senah, Kulim, Bandar Baru. Pun begitu, gerakan PH mencari kemenangan sebanyak mungkin terganggu sedikit dengan perkembangan terbaru di Padang Serai, iaitu kematian yang mengejut calon Pakatan Harapan M. Karupia mungkin akan menjejaskan rentak mereka. Selain itu, terdapat sekurang-kurangnya 5 kerusi berstatus kelabu dengan peluang 50-50 bagi PN dan PH, termasuk di Jerlun, Kubang Pasuh, Pendang dan Baling. Di Jerlun, penyandangnya iaitu Mukris Mahathir dilihat agak bergelut untuk menyaingi sokongan terhadap calon Perikatan Nasional iaitu Abdul Ghani Ahmad selain Osman Aziz BN dan serta Fazil Muhammad Ali daripada Pakatan Harapan. Pertandingan 4 penjuru itu memberi cabaran besar kepada Mukris yang mewakili pejuang untuk selesa berdepan lawan-lawannya. Selain itu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pula dijangka masih mampu untuk mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi, dan saingan terdekatnya setakat ini adalah daripada calon BN Amir Shah Siraj. Wah, kalau Dr. Mahathir mempertahankan lagi di Langkawi 97 tambah 5 pada 102 tahun. 102 tahun masihkah Mahathir dapat buat kerja nanti? Pada 100 tahun dia confirm dia akan sampai 100 tahun menjadi ahli parlimen di Langkawi. Jadi itu agak merunsingkanlah kesihatan dia. Tinjauan Malaysia kini sebelum ini mendapati sentimen Mahathir sebagai tokoh yang banyak berjasa kepada Pulau Legenda Masuri itu masih menebal. Bagi Parlimen Kubang Pasu juga menjadi kerusi tumpuan walaupun penyandangnya Amiruddin Hamzah menang dengan majoriti besar pada PRU yang lalu itu, PRU 14. Setiausaha Agung Pejuang itu mendapat tentangan hebat daripada calon BN Hasmuni Hasan yang juga berpotensi untuk menawan kembali kubu kuat BN itu. Justru kerusi untuk Kubang Pasu boleh dianggap sebagai salah satu harapan kepada Barisan Nasional untuk meraih kemenangan kali ini. Wah, kesiannya satu sejarah takkan Kubang Pasu je. Pada masa yang sama, BN kelihatan sukar untuk bangkit daripada kekalahan besar pada PRU apabila sokongan kepada parti-parti lawan mereka menunjukkan peningkatan. Oleh kerana itu, didapati BN sekarang ini sedang bergelut untuk sekurang-kurangnya mengekalkan. Oleh itu, didapati BN sedang bergelut untuk sekurang-kurangnya mengekalkan kemenangan di 2 kerusi yang disandang mereka, iaitu di Baling dan Padang Terang. Bagaimanapun, pertandingan lebih 3 penjuru menjadikannya sukar menjangka hasil akhir pada Sabtu ini. Okey, lebih-lebih lagi untuk menembak kecenderungan pengundi muda yang akan memangkah kertas undi buat pertama kali. Di kawasan Padang Terap pula, UMNO mempertaruhkan
Wow, ini padang terap memang dia pertaruhkan naib presiden mereka sendiri, iaitu Mahathir Khalid. Kalau di padang terap Mahathir Khalid kalah, habislah. Di atas kertas, dia kelihatan tidak menerima tekanan berat daripada calon-calon parti-parti lawan. Di atas kertas memang Mahathir Khalid nampak boleh menang. Tapi kita tengok nantilah. Namun jika rekod daripada 1099 undi, majoriti undi yang berpihak padanya pada PRU 2018 yang lalu dijadikan kayu ukur, Mahathir tidak boleh selesa. Khususnya berdepan dengan calon PN yang mempertaruhkan Ketua Pemuda PAS Kedah, iaitu Nurul Amin Abdul Hamid. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, pada 2018 yang lalu rupanya majoriti Mahathir Khalid ini tidak besar pun, 1099 saja. Tidak pun sampai 1100 majoriti. Jadi kali ini dia akan ditentang oleh Ketua Pemuda PAS Kedah. Sementara itu, penganalisis politik daripada Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Muhammad Izmail Yusof berpandangan situasi semasa di Kedah menyaksikan momentum sokongan rakyat kepada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Katanya, di Kedah saya lihat persaingan sebenar adalah di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Dari segi momentum sokongan di peringkat akal umbi, kelebihan berpihak kepada Perikatan Nasional katanya. Ia dibantu dengan kempen-kempen pemimpin utama PN yang turut membantu calon-calon mereka di Kedah. Begitu juga komitmen yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor, yang aktif turun padang untuk berkempen katanya. Pada masa yang sama, kata pensyarah Pusat Sains Liberal UNIMAP itu lagi, BN tidak kelihatan membawa pemimpin tertinggi mereka ke Kedah untuk membantu parti terbabit. Dua nama yang disebut Izmail ialah Presiden UMNO, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, dan timbalannya Muhammad Hassan. Macam mana diorang mau pergi sana? Tempat sendiri pun belum tentu boleh menang. Untuk rekod, kedua-dua nama terbabit kini turut sibuk berkempen di kawasan masing-masing. Itulah saya kata, macam mana mau pergi Kedah? Tempat sendiri pun boleh menang, belum tentu menang. Jika Ahmad Zahid di Bagan Datuk, Muhammad pula mencuba nasib di kerusi yang ditinggalkan oleh Khairi Jamaluddin di Rembau. Memang agak mengejutkan untuk melihat BN berada pada keadaan sekarang, ketika di negeri lain parti itu dianggap garang untuk mencari sebanyak mungkin kerusi. Lebih menarik lagi ialah bagaimana Perikatan Nasional mampu menonjol melebihi populariti Barisan Nasional. Dari satu sisi ia menunjukkan pencaturan Parti Komponen Perikatan Nasional dalam PRU kali ini agak menjadi di Kedah. Atau dalam bahasa lain, gabungan itu memilih strategi pemasaran yang berkesan untuk menjual sebuah produk baru bernama Perikatan Nasional. Namun pada masa yang sama, parti-parti komponen di dalam Perikatan Nasional tidak boleh terlalu gembira. Hal itu kerana dalam konteks masa di Kedah, Perikatan Nasional itu sendiri ialah PAS. Manakala Bersatu kelihatan masih mencari rentak tarian di atas tanah yang tidak rata. Memang PAS harapan Perikatan Nasional di Kedah. Okey, jadi tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.